Salam Jumaat, salam Malaysia Madani buat anda semua penonton. Apa khabar Malaysia? Tiada hari yang cukup istimewa. Hari ini adalah hari Jumaat yang cukup barokah. Tapi yang paling istimewanya lagi, minggu depan kita dah nak menjengah ke bulan Ramadan. Saya Nur Salihah Azmi, harapkan semoga tahun ini anda ada juga visi-visi dan yang nak dicapai dalam bulan Ramadan kali ini. InsyaAllah. Bersama saya Cedi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Menyentuh tentang hari Jumaat. Untuk pengetahuan anda, hari ini merupakan Jumaat terakhir dalam bulan ini sebelum kita menjengah masuk ke bulan Ramadan nanti ya. Hari ini 17 Mac 2023, hari Jumaat. Biasanya untuk pengetahuan anda, suka saya ingatkan diri kita dan juga anda di luar sana ya, perbanyakkan amalan sunat untuk meraih ganjaran pahala. Sebab hari Jumaat ni tak sama dengan hari-hari lain ataupun hari-hari biasa yang kita lalui. Jadi perbanyakkanlah amalan sunat kita. Dan seperti biasa kita selalu war-warkan di Apa Khabar Malaysia supaya anda sentiasa sedekahkan senyuman dan hari Jumaat juga banyakkan amalan membaca surah Al-Kahfi dan juga kita sentiasa harapkan hari Jumaat ini berjalan dengan lancar, baik dan sejahtera hendaknya buat anda semua. Dan seperti biasa di Apa Khabar Malaysia, kita nak buka hari ini di Apa Khabar Malaysia dengan portal dan juga sedutan berita-berita semasa di portal bernama.com. Dan hari ini mungkin Cik nak kongsikan sesuatu berkaitan tentang bulan Ramadan juga. Silakan. Betul. Untuk bulan Ramadan menjelang beberapa hari saja lagi kita bakal sambut bulan Ramadan. Jadi suka saya ingatkan, bukan sahaja puasa itu penting dan wajib pada umat Islam sendiri, malah kita sebagai umat Islam wajib untuk melunaskan zakat fitrah. Jangan buat lupa, okey, zakat fitrah dah boleh dibayar awal bulan Ramadan, bermula 1 Ramadan. Kalau boleh kita awalkanlah ataupun percepatkanlah apa yang wajib. Ya, betul. Kadang orang kita ni suka tunggu di saat-saat akhir tau. Melengah ya. Betul, lalas terlupa tak guna puasa sebulan tu, dik. Okey, ini berkaitan dengan kadar zakat fitrah di Perak, di mana Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak telah menetapkan harga bagi zakat fitrah untuk tahun 1444 Hijrah. 3 pilihan harga iaitu RM7, RM14 dan RM21. Saya sebenarnya satu pengetahuan baru tau. Last puasa baru saya tahu bila anda yang biasanya kalau zakat fitrah kita tahu kadar minimum adalah RM7. Digalakkan bagi yang menggunakan beras wangi ataupun seumpamanya ataupun setara dengannya, bayar dengan kadar bayaran RM14. Bagi yang menggunakan ataupun makan beras basmati atau seumpamanya ataupun setara adalah RM21. Saya dah beberapa tahun mengamalkan pemakanan ataupun guna beras basmati. Rupanya kadar bayaran adalah RM21 sebenarnya ya. Tapi itu tertakluklah sebenarnya kepada setiap negeri. Kalau boleh ikutlah apa yang disarankan sebab bukannya mahal sangat pun, setahun sekali saja pembayaran zakat fitrah ini kepada umat Islam. Sekarang ini tak ada masalah untuk bayar zakat, tak payah nak cari tempat yang susah-susah untuk bayar zakat, segaranya di ujung jari. Kalau payah untuk pergi ke suatu tempat untuk bayar zakat, cari sahaja pembayaran secara online. Dan mengikut negeri masing-masing dan kadar bayaran. Ya, itu saya suka seperti yang Cik kongsikan. Kadang-kadang kita ni kata tak cukup masa, busy bekerja dan sebagainya. Jadi platform elektronik dan online ini boleh digunakan untuk anda membayar fidya ataupun untuk tahun ini ya. Okey, itu berkaitan tentang kadar bayaran zakat fitrah. Dan sekarang kita nak berkongsi berkenaan tentang lebih 700 kekosongan jawatan dalam Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Kabarnya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia memerlukan lebih 700 anggota baharu. Ini bagi mengisi kekosongan jawatan, bagi memantapkan perkhidmatan mereka. Dan kita tahu Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan negara. Dan kata Ketua Pengarah APMM Laksamana Datuk Muhammad Zubir Matsum, kekosongan jawatan ini diharapkan dapat dilakukan secepat mungkin. Dan tambahannya lagi, dalam kekurangan ini dalam melibatkan 20% daripada hampir 4,000 pejawatan yang diluluskan, dan ini perlu dilakukan orang kata apa dalam masa yang terdekat inilah ya. Muhammad Zubir juga berkata, dan tambahannya banyak berdepan dengan cabaran besar dalam menjaga keselamatan perayaan negara, terutamanya berkaitan kes penyeludupan rokok dan pendatang tanpa izin. Dan kita sentiasa tahu ya bahawa cabaran-cabaran di kawasan maritim Malaysia ini ada banyak kes, di antaranya kes orang kata pendatang,
dan juga masalah-masalah yang lain. Jadi diharapkan kekosongan jawatan ini dapat dilakukan secepat mungkin untuk membantu anggota APMM ini melakukan tugas semaksimum dan mengoptimumkan tanggungjawab mereka dalam menjaga keselamatan perairan negara kita. Malaysia. Baik. Itu antara yang dapat kami kongsikan di portal bernama.com. Banyak lagi yang lebih menarik, antaranya berita-berita penting anda boleh dapatkan juga menerusi dari Bilik Berita sekejap saja lagi bersama rakan tugas Nadia Zaman. Tapi kita nak tinjau dulu ramalan cuaca untuk hari ini. Apa ceritanya dari Jabatan Meteorologi Malaysia? Silakan. Salam Malaysia Madani dari Bilik Berita. Keserasian jentera parti, pembahagian kerusi dan kaedah komunikasi dengan pengundi antara perkara yang perlu diteliti UMNO dan Barisan Nasional BN dengan rakan politiknya dalam kerajaan perpaduan bagi menghadapi pilihan raya di 6 negeri. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata dalam mendekati pengundi, kaedah konvensional seperti bersemuka dalam berkempen tidak lagi boleh dijadikan keutamaan. Halayak telah mula memilih untuk terus mengikuti dan menonton konten atau isi kandungan serta persembahan di dalam TV atas talian, online TV. Dan ianya menggunakan saluran internet dan ini tidak dapat dielakkan kerana ianya merupakan satu gelombang. Untuk 2 atau 3 dekad akan datang, kita akan melihat perubahan lain. Kita tidak harus berada di dalam kepopong yang jumun. Katanya walaupun saluran televisyen konvensional juga penting, tapi orang ramai sudah mula memilih untuk terus mengikuti dan menonton kandungan televisyen dalam talian. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu program Bual Bicara UMNO memilih 2022-2026 Inilah Rumah Kita menerusi siaran langsung Facebook NRC Channel TV malam tadi. Tan Sri Razarudin Husin dilantik sebagai Timbalan Ketua Polis Negara secara kontrak berkuat kuasa semalam hingga 15 Mac 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelantikan itu termaktub di bawah Fasal 4 dan 5 Perkara 140 Perlembagaan Persekutuan. Datuk Seri Saifuddin dalam pernyataan pada Khamis berkata kerajaan mengucapkan syabas dan tahniah atas pelantikan tersebut. Tan Sri Razarudin yang memulakan tugas pada 1984 berkelulusan ijazah sarjana sains sosial pengajian kepolisan UKM pernah memegang pelbagai jawatan di peringkat negeri serta kontijen. Antara kemuncak kerjayanya, beliau dinaikkan pangkat selaku Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah dan dilantik sebagai Timbalan Ketua Polis Perak 2 tahun selepas itu. Seterusnya dinaikkan pangkat ke Pesuruhjaya Polis dengan memegang jawatan sebagai Ketua Polis Perak. Pada September 2020, Tan Sri Razarudin menjawat tugas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan pada Disember 2021, beliau dilantik sebagai Timbalan Ketua Polis Negara. Pemain persorangan lelaki negara Eng Zi Yong mencipta sensasi tersendiri apabila menyingkirkan penyandang juara All England Victor Axelsen pada saingan pusingan kedua di Birmingham malam tadi. Pertembungan sulung dengan jaguh dunia dari Denmark di Utilita Arena menyaksikan Zi Yong menampilkan semangat juang yang tinggi untuk mendahului perlawanan dengan keputusan 21-15. Bagaimanapun, Axelsen tidak gusar dengan kekalahan set pertama dan menggunakan pengalamannya untuk bangkit semula di set kedua dengan kemenangan 21-9 sekaligus mengheret perebutan slot suku akhir ke rubber set.
Pada set penentuan, Ziziong menyekalkan rentak permainan di sebalik tekanan Excelsen yang juga bangkit pada penghujung permainan. Namun pemain negara itu mampu bertahan dengan kemenangan 23-21. Ziyong seterusnya dijadual bertemu pemain China Li Shifeng dalam pusingan suku akhir esok. Negeri FC memanfaatkan peluang beraksi di laman sendiri apabila menewaskan Terengganu FC 2-1 sekaligus memperoleh kemenangan pertama musim ini dalam saingan Liga Super malam tadi. Perlawanan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Naparoi menyaksikan pasukan tuan rumah di depan apabila membuka jaringan pada minit ke-28 menerusi pemain import dari Gabon Levi Clement Mandinda. Terengganu yang diberi jolokan skuad The Turtles bagaimanapun terus memberikan tentangan sengit apabila pemain import dari Thailand Adisak Kason memanfaatkan situasi permainan kelam kabut dengan membolosi gawang tuan rumah pada minit ke-46. Pada babak kedua, skuad kendalian jurulatih K. Divan berada di kedudukan selesa apabila penyerang Anselmo Aruda da Silva meledak gol kedua pada minit ke-67 hasil hantaran kemas Tommy Mawat Bada dan kedudukan kekal hingga ke whistle penamat. Negeri Sembilan kini mengutip 5 mata selepas 4 perlawanan, manakala Terengganu kekal dengan 4 mata selepas 5 perlawanan. Sekian dari Bilik Berita untuk waktu ini. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Ya, kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Saya Cik Didi dan juga Salihah pagi ini. Temankan anda, saya percaya hujung minggu kali ini, di minggu-minggu terakhir ini, pastinya ibu bapa turut sibuk untuk menguruskan kelengkapan dan juga persediaan anak-anak masuk sekolah dan tentunya kurang beberapa jam, beberapa hari sahaja lagi sesi persekolahan untuk tahun baru bermula. Tapi yang peliknya untuk kali ini bermula pada bulan Mac. Tak pelik sangatlah dan menjadi kebiasaan mungkinnya akan datang bermula mungkin sesi persekolahan pada bulan Mac juga, tapi kita tak tahu. Dan kali ini kita akan sedikitlah nak cerita suasana bagaimana keadaannya pengoperasian pembukaan sekolah untuk sesi akademik 2023 dan juga 2024. Tentunya kami berkesempatan pagi ini untuk bertanya beberapa persoalan dan juga persiapan bersama dengan pengarah bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia di talian BIMIX pagi ini. Di atas talian kita ada Dr. Rusmini Ku Ahmad. Assalamualaikum. Selamat pagi, Doktor. Apa khabar Doktor di sana hari ini? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Salihah, Cik. Baik, okey. Ceria rasanya bila nampak Doktor di sana. Bagaimana, dah ada di pejabat sekarang ini ya, Doktor? Ya, dah sampai di pejabat. Okey, baik Doktor. Untuk permulaannya, seperti tadi kita katakan dulu ya, masa zaman-zaman saya, pembukaan sekolah itu bermula pada awal tahun. Tapi kali ini, minggu hadapan, kita tahu dah masuk bulan Mac dah. Jadi mungkin kita minta pencerahan Doktor sedikit, silakan. Terima kasih Salihah, Cik. Untuk tahun ini, kita memang sebelum ini pun kita dah bermula pada sesi Mac 2023 dan 2024. Kalau kita lihat seperti mana sebelum ni, titik mulanya adalah disebabkan oleh pandemik COVID-19. Tetapi walau bagaimanapun kita masih lagi mengikut seperti mana di dalam akta, iaitu kita tidak boleh kurang daripada 190 hari persekolahan. Jadi cukuplah untuk sistem persekolahan itu walaupun kita bermula dalam bulan Mac. Okey, bermula mungkin 19 ada di beberapa negeri dan juga 20 hari bulan juga di beberapa negeri. Akan masuk ke sekolah, tapi juga ibu bapa ialah sekian lama kita duduk rumah kadang-kadang pembelajaran juga sesi pembelajaran di atas talian untuk beberapa tahun ini kita melalui fasa pandemik. Jadi mungkin ada perancangan ataupun persediaan dari pihak KPM ni ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga sekolah-sekolah untuk persediaan bagi pengisian untuk mereka yang bakal menjejakkan kaki ke sekolah dan juga untuk ibu bapa yang akan menghantar anak-anak ke sekolah. Bagaimana cikgu, mungkin boleh ceritakan sedikit?
Saleha, sebenarnya kat kementerian kita telah mengeluarkan surat berkeliling bilangan 5 tahun 2023 di mana kita dah nyatakan di situ pengurusan bagi minggu pertama persekolahan. Kita tak mulakan terus dengan pengajaran dan pembelajaran secara formal, tetapi kita mulakan dahulu untuk menceriakan mereka datang ke sekolah, ya, mewujudkan suasana yang ceria, selamat, bermakna dan sekolah menyatakan. Kita dah sarankan di peringkat kementerian untuk melaksanakan beberapa aktiviti seperti aktiviti yang berkait dengan nilai pendidikan dan juga yang berinformatif, boleh juga mewujudkan komunikasi yang berkesan bersama-sama dengan ibu bapa untuk merealisasikan minggu pertama itu. Jadi pelbagai aktiviti yang boleh dilaksanakan sebelum mereka bermula pendidikan secara formal itu. Maknanya minggu pertama ni santai saja, sesi orientasi, suai kenal mungkin pada pelajar yang baru sahaja. Tak adalah rasa terkejut juga kan. Ya, betul. Bercakap tentang bila nak masuk waktu persekolahan ni juga, ya, Dr. Rosmini, kita tahu dah bercuti lama beberapa dalam satu tempoh ini, pastinya mood tu masih lagi bercuti juga. Jadi mungkin sudut pandang Dr. Rosmini berkenaan tentang apa yang boleh dilakukan oleh guru-guru ini dalam memupuk sasiah mungkin dan nak kembalikan motivasi kembali ke sekolah. Silakan. Ya, okey, terima kasih. Bagi beberapa program yang telah kementerian juga sarankan, terutama sekali pelajar-pelajar di mana mereka baru masuk pada tahap 1, ya, tahun 1, mereka ni mengalami satu perubahan dari prasekolah ataupun pendidikan yang tak formal dari rumah, masuk terus ke sekolah yang di mana mereka bertemu dengan guru-guru yang baru, kawan-kawan yang baru. Jadi kementerian telah merancang satu program di mana satu program iaitu yang dikenali sebagai program transisi tahun 1 2.0. Sebenarnya telah lama diadakan program ini sejak tahun 2001 lagi, tetapi program tu sebenarnya masa tu dilaksanakan selama 3 bulan. Tetapi sekarang ni kita dah tambah baik dengan pandangan ibu bapa, guru-guru. Jadi kita laksanakan program transisi itu selama 4 minggu dan juga di samping program sekolah penyayang. Jadi di dalam program transisi itu juga kementerian telah sediakan kit, garis panduan untuk memberikan cadangan panduan kepada guru bagaimana melaksanakan ataupun nak handle perubahan murid-murid yang dari prasekolah kepada tahun 1 ini mengalami satu suasana yang baru. Jadi banyaklah sebab tu kita laksanakan aktiviti, pelbagai aktiviti supaya mereka merasa selesa dan ceria dan seronok, tak takut lagi nak datang sekolah. Dan begitu juga di tahap 2 dan juga di peringkat sekolah menengah. Masing-masing guru akan melaksanakan aktiviti mengikut kreativiti mereka juga di samping mereka mematuhi cadangan dan saranan yang telah diutarakan oleh Kementerian Pendidikan. Antara perancangan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri untuk program yang bakal dianjurkan menjelang hari 19 hari bulan dan juga 20 ni pembukaan sekolah ni untuk membantu anak-anak yang mungkin baru pertama kali menjejakkan kaki ke sekolah nak menyesuaikan diri dengan orang ramai atau khususnya nak mendekatkan diri pada cikgu sendiri. Bagaimana? Jadi mungkin guru dan pihak sekolah merancang aktiviti lah. Ada yang mungkin nak senam aerobik ke dan sebagainya mengikut kreativiti sekolah masing-masing. Mungkin ada yang bersama-sama dengan ibu bapa melaksanakan aktiviti. Ada juga aktiviti project work yang boleh berunsur akademik ataupun guru tu mungkin boleh buat dalam secara kumpulan. Tour sekolah, tunjuk kantin, perpustakaan, makmal sains dan sebagainya. Jadi mungkin murid-murid akan merasa selesa dengan satu suasana yang baru ini.
mula menjejakkan kaki sekolah menengah, bukan sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah saya tepi laut. Cikgu bawa tour tepi laut dulu. Kawasan Jadi, tepi laut juga. guna sebaik mungkin environment mungkin di sekolah tu ya doktor. Okay, doktor, ini juga penting mungkin nak minta doktor berkongsi kepada ibu bapa pula. Orang kata apa, mungkin nak beri nasihat kepada ibu bapa jalankan persediaan untuk bawa anak pada hari pertama di sekolah. Bagaimana doktor, silakan. Ya, mungkin ibu bapa boleh bantu, beri sokongan moral, dari segi mental mereka untuk persediaan. Sudah tentu mereka bersedia dengan peralatan yang baru, peralatan sekolah, pakaian yang baru ataupun buku. Ya, jadi mungkin murid, ibu bapa juga boleh berbincang dengan guru bagaimana untuk membantu anak-anak mereka menghadapi satu situasi ataupun suasana yang baru. Dan juga ibu bapa mungkin boleh beri bersama-sama dengan guru dan juga pihak sekolah membantulah pada minggu pertama itu untuk bersama-sama dengan murid ini dari segi persediaan mental dan juga fizikal. Pantau anak-anak bagaimana semangat mereka, bagaimana mood mereka pada minggu pertama itu. Adakah nampak mereka tu seronok begitu bersungguh-sungguh bersama guru, sekolah baru mereka, rakan-rakan yang baru mereka, ataupun mungkin mereka ada nampak sedikit stres ke mungkin, dan pada masa itu ibu bapa boleh berbincang dan juga mendapatkan bantuan di pihak sekolah. Doktor, ya, kita tahu negara memang sekarang tengah menghadapi musim banjir yang teruk. Ada sesetengah negeri terkesan dengan banjir tersebut. Macam kita tahu yang paling baru adalah di Johor sendiri mengalami pertambahan mereka yang dipindahkan ke PPS ramai juga. Begitu juga pelajar-pelajar ada yang terkesan. Bagaimana dengan pelajar-pelajar ini? Adakah perlu mereka hadir ke sekolah dalam masa ini ataupun dikecualikan dalam kes sebegini? Bagaimana, doktor? Okey, yang berkaitan dengan perkara itu, kita mohon juga dari pengurusan tertinggi lah, mungkin ada kalau ada perubahan di peringkat pengurusan tertinggi dan juga YB Menteri, akan diadakan pengumuman dari semasa ke semasa. Saya kira bersama dengan Dr. Rus Mini, Ahmad, Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita nak ucapkan terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Okey, walaupun saya tak ada anak-anak nak persiapkan ke sekolah, ada anak saudara. Saya pun ada pengalaman walaupun belum lagi anak-anak ke sekolah, tapi sekurangnya kita dapat ilmu untuk persediaan awal juga. Mana tahu sampai masa anak saya masuk sekolah, dah berubah dah. Kita balik ke Januari kan, bermulanya sesi persekolahan. Apapun, good luck pada ibu bapa yang bakal bersiap sedia untuk menghantar anak ke sekolah. Ya, jangan terlalu stres, chill sahaja. Okey, kita nak berehat sebentar, kembali selepas ini. Ya. Kembali terus setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Tadi pembukaannya saya ada berkongsi dan Cik juga berkongsi, tak lama lagi minggu depan kita dah nak menjengah ke bulan Ramadan. Jadi untuk blog ini istimewa kita nak bincangkan tentang bagaimana kita nak menghadapi bulan Ramadan dan mungkin persediaannya, Cik, ya. Ya, betul. Dan Ramadan di studio tiba lagi, kurang beberapa hari sahaja lagi, ya, dijangkakan 23 ataupun 24 Mac ini. Sama-samalah kita bersiap sedia dari segi mental dan juga fizikal. Macam mana dengan ganti puasa, masih lagi sempat walaupun di hujung-hujung bulan Syakban ni, tapi masih lagi berkesempatan untuk anda melunaskan tanggungjawab ataupun mengqada puasa anda. Baik, untuk bercakap tentang Ramadan tiba lagi ni, hari ini kita bersama dengan Ustaz Firdaus Subi selaku Pegawai Hal Ehwal Islam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Assalamualaikum, Ustaz. khabar. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Satu perkongsian cukup bagus saya kira hari ini menjelang Ramadan tidak lama lagi ni. Okey, bila tiba je bulan puasa ni, pastinya semua di antara kita dah tanamkan azam awal-awal dalam diri. Oh, puasa kali ini lebih bermakna, aku nak puasa penuh. Kalau boleh memang nak jaga puasa ni tak ada kantoi. Tapi bila di pertengahan puasa dah mula, Ustaz, istiqamah daripada awal tu dah rasa macam aduh, tak boleh nak selesaikan sampai ke penghujungnya. Bagaimana kita nak meletakkan diri kita untuk kekal istiqamah sampai di penghujung bulan Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chat Salihah, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
soalan yang dikemukakan berkaitan bagaimana kita nak mengekalkan momentum untuk puasa tersebut. Itu tidak lain yang pertamanya bersandar kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut memberikan suatu isyarat dan juga makna bahawa sesungguhnya orang yang berpuasa itu adalah terdiri daripada orang yang beriman, dan orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Jadi puasa itu adalah wajib. Bila sebut tentang puasa wajib, berdosalah bagi sesiapa yang tidak ada keuzuran meninggalkan ibadah puasa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, nak menjadikan amalan puasa kita ni terus berkekalan. Yang kedua, kita boleh lihat dari sudut penambahan ilmu. Sebab ilmu itu penting. Daripada ilmu itulah kita dapat menyukai dan mencintai sesuatu. Dalam kehidupan kita ni begitulah, kalau kita dapat melihat apa kelebihan sesuatu itu, kita rasa seronok dan kita akan berminat. Begitulah juga dalam bab puasa, ilmu itu adalah penting. Daripada ilmu itulah yang akan menambahkan kekuatan kita untuk berpuasa. Yang ketiga, dari sudut kita nak mengekalkan dan menjadikan amalan puasa tersebut ini berkekalan dalam keadaan penuh, itu tidak lain antaranya adalah pengaruh daripada teman-teman sekitar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan seseorang itu bersama dengan temannya, maka perhatikan siapa teman yang bersama dengannya. Jadi kalau teman yang baik duduk bersama dengan mereka, sentiasa memberikan kepada kita perangsang dan motivasi, insya-Allah kita akan dapat mengekalkan puasa tersebut. Insya-Allah semoga Ramadan ni kita dekatkan diri kita dengan kelompok-kelompok yang akan membawa kita melakukan orang kata apa amalan yang baik di bulan Ramadan, ya Ustaz. Baik Ustaz, mungkin kita nak pertanyakan berkenaan tentang bila melibatkan penghayatan di bulan Ramadan. Jadi mungkin Ustaz nak kongsikan dengan kita amalan-amalan yang boleh dilakukan di bulan puasa untuk tambahkan pahala kita, Ustaz. Masya-Allah, bila disebut sebagai bulan Ramadan ini adalah syahrul mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkati. Berkat-berkat ni maksudnya apa? Setiap kebaikan yang kita lakukan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita melihat amalan yang perlu kita laksanakan, tidak lain yang pertama, kita hidupkan dengan ibadah puasa itu sendiri. Rasulullah menyebut, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan benar-benar beriman dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, diampunkan dosa-dosa yang telah pun lalu, yang telah pun dilakukan olehnya. Jadi kita berpuasa, yang pertama jaga puasa kita. Dan bab bila kita berpuasa ni bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, tapi sebaliknya kena jagalah mulut kita, telinga kita, pandangan mata kita, supaya puasa tersebut itu ada keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Yang kedua, dari sudut bersedekah. Ada dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi, Rasulullah kata, as-sadaqatu fi Ramadan afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah bersedekah pada bulan Ramadan. Rasulullah adalah merupakan seorang rasul yang memberikan contoh tauladan yang terbaik. Bila masuk Ramadan, disebutkan dalam hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari bahawa Nabi SAW ini lebih baik daripada rihil mursalah, iaitu angin yang sedang bergerak dalam keadaan pantas. Rasulullah lebih pantas daripada angin. Dengan memberikan isyarat, Rasulullah ketika bersedekah itu tak mengira siapa pun. Datang saja orang yang meminta, dan ketika itu diberikan, sebab nak mendapatkan ataupun nak mengajar kepada umat Islam ni kelebihan mereka yang bersedekah. Kemudian yang ketiga, iaitulah baca Al-Quranul Karim. Sahabat Nabi antaranya banyaklah di kalangan para sahabat, antaranya Sayyidina Uthman ibn Affan. Setiap satu malam 30 juzuk Al-Quran habis dihatamkan. Kita tak tahu lagi lah berapa ayat yang dapat dihatamkan Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW saban malam bertadarus mengaji Al-Quran, bertalaki bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam, itu setiap tahun. Dan di saat ketika kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 kali hatam Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril. Jadi baca Al-Quran itu adalah merupakan perkara yang terpenting juga di bulan Ramadan. Sebab itu Ramadan ini juga dikenali sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quranul Karim. Ini di antara ibadah-ibadah yang merupakan trust dalam kita nak melaksanakan, di samping menghidupkan malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bangkit di waktu malamnya, bangun dan menghidupkan malam itu dalam keadaan beriman dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, juga akan diampunkan dosa-dosanya pada masa yang akan datang. Dan banyak lagi yang penting, amal-amal soleh ini kita jaga sepanjang bulan Ramadan. Pahala berlipat kali ganda akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara yang boleh kita lakukan untuk kita dapatkan ataupun meraih ganjaran pahala berlipat kali ganda di bulan Ramadan ini. Bercerita tentang menghidupkan bulan Ramadan itu sendiri. Bagaimana Ustaz Firdaus, Nabi kita dan juga para sahabat menghidupkan bulan Ramadan itu sendiri?
Baik, jika kita melihat kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang telah pun saya nyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu menjaga kehadiran dan kedatangan Ramadan sehingga ada riwayat yang mana disebutkan di kalangan para sahabat berdoa. Sudah tentulah bila para sahabat berdoa ini merupakan amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallimni Ramadan li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah ya Tuhanku, kau berikanlah, serahkan aku ini kepada bulan Ramadan. Dan ya Allah ya Tuhanku, kau berikanlah bulan Ramadan itu sejahtera dan aman bagiku. Serta terimalah amalan-amalanku yang berada di bulan Ramadan. Itu satu doa yang diharap oleh mereka. Yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, ketika bulan Ramadan, amalan baginda Subhanahu wa taala itu tidak mampu untuk digambarkan. Di waktu malamnya baginda sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam dengan ibadah qiyamul lail. Ada kalanya Rasulullah melakukan secara berjamaah bersama dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari di awal, dan kemudian sesudah daripada itu baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat secara bersendirian. Kenapa? Sebab takut nanti para sahabat tidak mampu untuk melakukan amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, Rasulullah risau nanti kalau Rasulullah buat secara konsisten bersama dengan para sahabat nanti akan difardukan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita solat tarawih pun bermasalah juga nak laksanakan sampai 20 rakaat tu. Kalau itu yang dilakukan secara berterusan, maka itulah akan menjadi kewajipan pada kita. Yang kedua, amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana juga yang saya sebutkan, Rasulullah tidak pernah meninggalkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Hidupnya sentiasa bersama dengan Al-Quranul Karim. Di bulan Ramadan lebih daripada itu, termasuklah dengan amalan melakukan kebaikan sedekah yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus-putus. Kenapa? Kerana nak mengejar kelebihan di bulan Ramadan. Dan ada satu lagi perkara yang menarik. Rasulullah kata dalam sebuah hadis, inna lillahi lailatun khairun min alfi syahr. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha, barang siapa yang diharamkan kebaikan untuk memperolehi malam tersebut, sesungguhnya dia diharamkan untuk mendapat kelebihan-kelebihan yang ada pada malam tersebut. Jadi antara daripada 30 hari ataupun 29 hari di bulan Ramadan ini, ada malam yang disebut dengan nama Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini bukan malam biasa. Tapi sebaliknya siapa yang berjaya, seumpama dia beribadah selama 83 tahun. Usia kita, Masya Allah. Jadi ini di antara kelebihan-kelebihan yang penting. Rasulullah tidak pernah meninggalkan apapun kebaikan-kebaikan yang boleh menambahkan pahala di sepanjang bulan Ramadan. Ya, dan ya seperti orang bulan-bulan yang lain, kita mungkin busy dengan perkara dan pekerjaan harian ni, tapi mungkin di bulan Ramadan ini perbanyakkan juga membacakan Al-Quran, mendekatkan kita kepada pahala di bulan Ramadan. Mungkin ada satu saya boleh tambah. Kadang-kadang kita terlupa, kita bekerja itu pun adalah satu ibadah. Yang penting ada niat kita. Ya Allah, aku lakukan amalan ini tidak lain kerana-Mu ya Allah, untuk menampung kehidupan ahli keluargaku dan sebagainya. Niat itu kena jaga sepanjang bulan Ramadan. Innamal a'malu binniyat. Adapun setiap amalan itu adalah bersandarkan kepada niat. Dan ada satu amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kita nak bekerja. Sebut ada satu perkataan yang Rasulullah ajar, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Allah aku berserah diri, aku bertawakal kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya melainkan daya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan itu pendek, tapi bacaan itu dia boleh memberikan keberkatan dan kebaikan kita di sepanjang kita berada di bulan Ramadan. Itu ayat-ayat ataupun kita kerja di bulan Ramadan itu kita juga mampu untuk meraih ganjaran pahala yang berlipat ganda. Tapi kadang-kadang ada di antara kita bila tiba bulan Ramadan, ibadah kerja itu jadi satu yang macam melepaskan batuk di tangga. Tak apalah, hari ni puasa, tak kisah, kita buat biasa-biasa je kerja hari ni. Kalau boleh kata sasak niat tu kan, itu pun tak bagus juga pada saya. Okey, Doktor, Ustaz, baik. Mungkin ini isu yang dialami untuk wanita khususnya yang mungkin melalui fasa mengandung dan juga menyusukan, menjadi halangan dalam bulan Ramadan untuk berpuasa. Pada pandangan Ustaz sendiri, bagaimana ya ibu mengandung ini ataupun yang menyusukan ini
contohnya lah setiap tahun mengandung, tahun kedua menyusukan, mengandung menyusukan. Jadi apa yang boleh mereka lakukan untuk mengisi bulan Ramadan ini dan bagaimana cara untuk mereka melunaskan fidyah dan cara qada puasa itu sendiri, untuk pencerahan daripada Ustaz sendiri. Baik, terima kasih. Dalam soalan tersebut, dia ada dua hukum yang perlu untuk kita lihat bagi orang yang berada dalam keadaan mengandung dan juga menyusukan anak. Kalau sekiranya dalam keadaan dia mengandung, jika sekiranya dia berpuasa akan menyebabkan anak tersebut bahaya, dia mampu berpuasa. Tapi memberikan bahaya kepada anak tersebut, maka dibenarkan, diharuskan untuk dia tidak berpuasa dan dia kena qada semula. Pada saat yang serupa dia kena bayar fidyah. Samalah juga dalam bab menyusukan. Kalau dia berpuasa menyebabkan susu kering, tak dapat nak berikan kepada anak tersebut, dia boleh untuk berbuka ataupun tidak berpuasa, tetapi dia kena qada dan dia kena bayar fidyah. Sebaliknya yang kedua, kalau sekiranya dia tidak berpuasa ketika itu atas sebab memberikan keburukan pada dirinya. Kalau sekiranya dia berpuasa, bahaya pada dirinya. Sama ada menyusukan ataupun dia mengandung ketika itu. Jika dia berpuasa, bahaya pada dirinya. Waktu itu dia hanya sekadar mengqada, tidak perlu untuk membayar fidyah. Dia ada berbeza di antara dua keadaan tersebut. Baik, jadi apa yang perlu dilakukan? Bulan tahun ni tak berpuasa, tahun depan pun tak berpuasa, menyusukan anak. 6 tahun tak berpuasa, bagaimana tu? Itu banyak anak tu. Baik, dalam keadaan demikian, apa yang perlu dilakukan? Boleh sahaja pertamanya dia berniat pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan-amalan yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan daripada amal-amal yang soleh. Satu. Yang kedua, selain daripada dia tidak berpuasa, dia boleh berzikir. Selain daripada membaca Al-Quranul Karim. Letakkanlah zikir-zikir yang Rasulullah SAW suka. Ataupun disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala suka. Kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimah yang Allah Subhanahu Wa Taala begitu sayang. Mudah disebut melalui lidah, tapi berat pada timbangan, dan dia adalah merupakan kalimah yang paling dicintai oleh Allah. Kita nak buat satu amalan, Allah cinta. Bila Allah suka, segala apa pun yang kita mahukan Allah akan bagi pada kita. Jadi kalimah ni apa dia? Sebut subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala dan pujian bagi Allah, dan dengan pujian pada Allah, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar. Jadi dua kalimah ni kita boleh amalkan. Ringan sebut. Jadi duduk tu sambillah subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Baik. Apa lagi yang boleh dia lakukan selain daripada zikrullah? Sebutlah subhanallah boleh, Allahu akbar boleh. Kalimah itu juga boleh memberikan kebaikan kepadanya. Kemudian selain daripada itu, jika tidak mampu untuk menunaikan solat, tidak mampu untuk berpuasa, tak mampu nak menghidupkan malam, apa yang boleh dia buat? Disediakan makan untuk orang yang berpuasa. Hadis jelas sekali yang disebut oleh Nabi SAW, man fattara sa'iman, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, baginya itu pahala seumpama pahala orang yang berpuasa tanpa berkurangan pun. Jadi maknanya saat ketika itu, abang puasanya, puasa, baik, tak apalah, abang tak payah pergi makan di masjid, tak payah pergi makan beli dekat kedai, saya sediakan makan tersebut. Pahala yang disediakan itu, perbuatan yang dilakukan, masakan yang disediakan itu, dari sudut pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa. Lagilah kalau sekiranya ada ramai anak-anak berpuasa, kemudian ada orang yang soleh pula duduk datang, sediakan makanan untuk mereka, pahala dia orang tu sampai pada kita. Subhanallah. Jadi kaedah tersebut tu dia boleh berikan kepada kita kebaikan dan demi kebaikan. Baiklah, begitu banyak amalan dan doa-doa yang kita boleh amalkan ya Cik, untuk kita merebut ganjaran di bulan Ramadan ini. Jadi sama-samalah kita semoga tahun ini bulan puasa kita berbanyakkan juga amalan seperti baca Al-Quran dan sebagainya ya. Sebenarnya kita tak punya banyak masa atas perkongsian hari ini. Cukup sahaja sekadar ini waktu yang kita ada. Apapun kita ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan juga. Terima kasih. Mungkin ada sedikitlah pesanan kepada semua penonton Apa Khabar Malaysia. Para penonton Apa Khabar Malaysia yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan puasa kita pada tahun ini puasa yang lebih berkualiti berbanding dengan tahun-tahun yang lalu. Tidak pasti sama ada pada tahun yang akan datang kita dapat bersama di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan pelbagai bentuk keberkatan-keberkatan yang Allah sediakan. Ingat, kebaikan yang akan kita perolehi bukan untuk di sini, bukan di dunia semata-mata, tapi kita nak himpunkan menjadi saham dan bekalan
di saat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima kita dan melayakkan kita masuk ke dalam syurganya insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita jumpa di lain kesempatan Ustaz. Itu dia Ustaz Firdaus Syubi selaku Pegawai Hal Ehwal Islam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia. Terima kasih terus setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia, dan ini cukup menarik kita nak kongsikan hari ini berkenaan tentang kemurungan dan bagaimana nak menanganinya, dan apa perkongsian kita nak bawakan hari ini begitu relevan. Banyak kes sekarang tentang depresi, stres dan sebagainya, Chat. Sampaikan adalah isu-isu yang tak masuk di akal pun boleh terjadi sebabkan kemurungan itu sendiri. Baik, tentunya orang yang tepat pagi ini kita bersama-sama dengan Dr. Rozita Wahab selaku pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Saleha. Betul. Which one Saleha? Which one Saya Chat ni Saleha. Okay. Baik, Doktor, terima kasih atas kesudian meluangkan masa bersesuaianlah dengan isu sekarang ni agak tegang, tambah pula dengan negara menghadapi bencana dan kita nak berhadapan dengan musim persekolahan, bulan puasa lagi. Tapi jangan stres sangat, kita mungkin dapatkan solusinya. Mungkin sebagai permulaan, Doktor boleh kongsikan dari sudut ilmu psikologi itu sendiri, apa tarif murung dan kemurungan itu? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cik Lee, kepada Cik Lee, kepada Saleha dan kepada semua penonton lah. Okey. Okey, sebenarnya seperti kita semua tahulah, kemurungan ini adalah salah satu masalah kesihatan mental. Okey, sebelum saya pergi kepada tarifan ataupun definisi kepada kemurungan ni, saya kalau boleh saya nak jelaskan sedikitlah, mungkin sedikit kekeliruan dalam kalangan masyarakat kita. Kadang-kadang student saya pun selalu tanya, doktor, depresi dan kemurungan itu sama ke? Sebab kalau ikut tadi pun kita sebut secara bersilih ganti kan. Depresi, kemurungan, anxiety. Orang selalu sebut perkara itu sekarang. Sebab benda itu memang banyak berlaku, memang banyak statistik pun semakin meningkat semua. Okey, maksudnya kalau saya boleh terangkan dekat sini untuk pemahaman semua, kemurungan dengan depresi adalah satu perkara yang sama. Okey. Tapi depresi dengan anxiety adalah perkara yang berbeza. Okey, kalau daripada segi istilahnya, kalau dari istilahnya, anxiety ni sebenarnya adalah gangguan kerisauan. Sedangkan depresi adalah sama dengan kemurungan, which is dalam perkataan bahasa Inggerisnya adalah depression. Depresi ni kalau kita buat daripada istilah, dia adalah direct translation lah daripada perkataan depression. Setengah kajian ataupun ahli-ahli dalam bidang akademik, dia lebih suka menggunakan perkataan depresi. Setengah juga lebih suka guna perkataan kemurungan. So kalau saya jelaskan, sebab kadang-kadang dalam perbincangan hari ini pun akan saya guna secara berganti-ganti. Nanti penonton pun confused, doktor ni cakap pasal depresi ke kemurungan kan? Okey. So daripada definisi, balik kepada soalan Cik Lee, daripada definisi tu, kemurungan ni adalah salah satu masalah kesihatan mental yang menyebabkan perubahan negatif daripada tiga aspek utama psikologi seseorang manusia. Yang pertama adalah mental, perubahan mental, kedua perubahan emosi, dan ketiga perubahan tingkah laku. Perubahan-perubahan ketiga-tiga aspek ini biasanya kita akan boleh lihat melalui simptom-simptom ataupun gejala-gejala yang kita boleh nampak dan kita boleh rasa. Kalau kita yang mengalami kemurungan, kita boleh rasa. Kalau orang-orang sekeliling kita yang mengalami kemurungan, kita boleh nampak. Kita tahu. Okey. Jadi sebenarnya kita juga bukan saja melihat kepada diri sendiri, tapi nak kena alert dengan persekitaran kita juga, ya doktor. Ini nak tahu tentang di antara anxiety, kemurungan dan depression ni, kes sebegini yang mana paling banyak di Malaysia, doktor? Sebenarnya kalau secara jujurnya kita tak ada data yang spesifik. Tengok daripada satu masalah. Kebanyakan data kita kumpul adalah disebabkan data daripada segi masalah kesihatan mental. So kalau saya boleh kongsikan sedikit juga landscape data yang kita ada lah. Kalau secara puratanya data yang dikeluarkan oleh Persatuan Kesihatan Sedunia WHO, dekat dunia secara puratanya setiap tahun 1 daripada 15 orang menghadapi masalah kesihatan mental. Banyak tu, banyak ya. Betul. Kalau kita boleh katakan kita masuk satu tempat ada 15 orang, dalam tu ada satu orang kesihatan mental. Kalau daripada segi kebangsaan pula, kalau saya boleh kongsikan, negara Malaysia lah maksudnya, data ni dikeluarkan sebelum pandemik pada tahun 2019.
dalam kalangan rakyat Malaysia sahaja setengah juta mengalami masalah kesihatan mental. Ataupun kalau daripada segi peratusnya, kalau dalam kalangan orang dewasa 2.3, maknanya daripada 100 orang 2 orang, daripada 50 orang 1 orang. Dan data peratusan ini lebih tinggi dalam kalangan kanak-kanak. Sangat menyedihkan dan sangat membimbangkan sebenarnya. Untuk kanak-kanak 9.5%. Dan saya percaya kita melalui fasa pandemik, carta ataupun statistik mereka yang mengalami masalah kesihatan mental ni mungkin lebih tinggi dan meningkat. Okey, nak tahu juga macam saya kata awal tadi, adakah disebabkan ialah faktor kita sekarang ni negara sedang menghadapi bencana dengan masalah kewangan juga, dengan masalah ialah mungkin ada masalah tersendiri juga. Adakah ini menjadi punca kepada seorang itu menghadapi kemurungan? Bagaimana? Betul. Apa yang disebut tu memang antara punca. Kalau kita nak tengok daripada segi faktor ataupun punca memang banyak. Okey, tapi untuk jelaskan penonton dan untuk jelaskan Cik dan Cik Saleha, saya bahagikan kepada 2 faktor utama. Ini faktor dalaman dan juga faktor luaran. Faktor dalamannya biasa kita merujuk kepada faktor biologi. Faktor biologi ni antaranya adalah perubahan hormon dalam badan manusia, ataupun perubahan sistem ataupun pemikiran manusia. Dan juga sejarah keluarga. Ya, betul, sejarah keluarga. Banyak pakar ataupun kajian-kajian lepas yang membuktikan bahawa sejarah berlakunya kes-kes kemurungan dalam keluarga akan bagi risiko yang lebih tinggi kepada kita untuk mendapatkan masalah kemurungan juga. Begitu saya sentuh daripada segi biologi. Yang kedua pula adalah daripada segi persekitaran. Daripada segi persekitaran ni memang banyaklah. Kalau saya boleh bagi contoh ataupun bagi antaranya adalah daripada segi disebabkan pengalaman yang menyakitkan yang berlaku dalam hidup kita. Contohnya kehilangan orang tersayang, kehilangan orang-orang yang tersayang, ataupun kehilangan pasangan disebabkan perceraian. Itu juga adalah pengalaman yang menyakitkan. Dan yang kedua mungkin adalah disebabkan oleh rutin harian yang berubah, rutin yang terlalu drastik. Macam contoh waktu pandemik hari itu kan, kita sendiri pun masih lagi merasai benda tu, di mana kita telah di lockdown selama lebih daripada 1 tahun. Lebih daripada 1 tahun. Kadang PKP lagi macam tu kan. So disebabkan kita kalau terkurung. Untuk orang yang dah terbiasa tak apa. Untuk orang yang memang tak suka ke aktiviti luar tak ada masalah. Tapi untuk orang yang extrovert, yang orang gemar ke aktiviti luar, yang tak boleh kalau tak bercakap dengan orang, itu ada satu tekanan yang sangat besar untuk dia, dan tekanan ini boleh menjurus kepada kemurungan. Itu baru 2, ada banyak lagi lah. Daripada segi kesihatan fizikal, macam contohnya kalau seseorang tiba-tiba mendapat sakit kronik, itu juga menjurus kepada kemurungan ataupun menjurus kepada masalah kesihatan mental. Gitu. Saya ada tahu pengalaman orang terdekat, orang tak like media sosial pun boleh jadi stres. Tak like post pun dia tertekan. Sebab dia jadi tekanan sebab kita zaman sekarang kebanyakan generasi muda lah boleh saya katakan, bukan nak salahkan mereka, tapi ini antara faktanya lah. Kita hidup di dalam teknologi yang terlalu bergantung dengan teknologi, dan kita merasakan kita memerlukan recognition daripada orang lain. Sebenarnya benda tu tak perlu. Kita hidup untuk diri kita dan untuk orang yang kita sayang sahaja. Sepatutnya begitu. Bercakap tentang media sosial ni juga, kita mungkin nak minta sudut pandang doktor berkenaan tentang mungkin bagi nasihat ataupun saranan supaya kita macam mengamalkan media sosial ni dengan cara yang lebih sihat, supaya tidaklah menjurus kepada lebih mental ataupun kemurungan. Macam Cik kongsikan, tak like pun tertekan. Kadang-kadang kita tengok media sosial masing-masing nak bersaing antara satu sama lain. Itu pun menjadi tekanan pada mereka yang tak ada daripada mereka yang ada. Bagaimana doktor? Okey, kalau daripada segi penggunaan teknologi ataupun media sosial ni, saya boleh nasihatlah kan. Saya boleh nasihat, saya boleh suarakan, tapi mungkin susah untuk diterima. Yalah, kadang-kadang orang dah addicted, kita cakap macam ni, no kan? Okey. Betul, tak jalan. Tak jalan. Even though adik-beradik sendiri, anak-anak sendiri tak jalan kadang-kadang, tapi sebagai orang yang boleh memberi nasihat, kita bagilah nasihat. Okey, yang pertama adalah kawalan daripada segi tempoh masa penggunaan lah. Itu sangat penting. Sebab tu kalau kita perasan sekarang ni banyak apps yang telah dilancarkan, dia mengawal. Macam contoh saya dengar yang terbaru TikTok, nak kawal masa penggunaan untuk kanak-kanak yang bawah 18 tahun. Itu adalah benda yang bagus. Cuma bila saya baca panjang sikit, dia boleh ubah pula. Dia boleh ubah sendiri, setting sendiri. Dia nak 1 jam ke, nak 1 jam lebih ke, macam dekat TikTok. Tu antara cadangan pertama saya adalah kawal dulu. Kawal dulu waktu penggunaan. Lepas tu jangan guna di waktu sebelum tidur. Itu kan sangat bahaya, sebab biasanya orang guna sewaktu sebelum tidur dengan harapan untuk tidur. Kan? Tapi sebenarnya dia berlebihan guna
kerana kekurangan tidur. Beri kesan ke matanya juga. Betul. Itu pun adalah salah satu sebab waktu untuk kita tidur adalah waktu untuk kita rest sebenarnya. Kita patut tutup, bukan setakat kita tak guna media sosial, tapi kita patut tutup penggunaan telefon itu sendiri. Okey, dan seterusnya adalah kalau daripada segi light tadi memang betul. Saya memang sangat setuju. Tu kena memang dalam diri kita kena didik anak-anak bahawa hidup ini bukan memerlukan recognition daripada orang. Apatah lagi orang yang kita tak kenal. Kadang-kadang follower dekat Instagram, follower dekat FB semua ni kita tak kenal sangat pun, tak kenal rapat pun. Kita hanya perlu puaskan hati kita, puaskan orang-orang yang kita sayang. Yang itu sahaja. Kalau dia boleh faham benda tu, dia insya-Allah dia boleh mengamalkan cara penggunaan teknologi sosial yang sihat. Okey, satu lagi. Doktor, bila kadang-kadang kita menghadapi kemurungan, kita sendiri tak tahu itu adalah kemurungan. Tapi mungkin orang terdekat yang boleh merasa kau ni mengalami something, kau ada something, kau ada masalah depression ni, kau perlu jumpa pakar ataupun perlu dapatkan rawatan. Bagaimana, apa diagnosis yang dilakukan oleh psikologi sendiri bagi mengenal pasti seorang itu memang ada kemurungan? Macam mana kita dan masa sama kita nak membawa ataupun nak nasihat mereka yang ada kemurungan ni pada mereka yang pakar? Okey. Yang pertama sekali saya ingin perbetulkan sikit kita punya mungkin salah fahamlah sedikit dalam kalangan masyarakat kita. Sebenarnya psikologis, kalau general psikologis kita tidak boleh buat diagnosis. Betul. Kadang-kadang ramai orang salah faham kan. Diagnosis hanya boleh dibuat oleh orang-orang tertentu yang berkelayakan. Antaranya saya boleh bagi contoh kat sini doktor perubatan. Ahli psikiatri ataupun pegawai psikiatri ataupun ahli psikologi dalam bidang klinikal sahaja. Maknanya dia kena ada qualification khas dalam bidang medikal. Dia tahu pasal perubatan. Sebab masalah kaunselor pun tak boleh buat diagnosis ataupun psikologi biasa tak boleh buat diagnosis. Kenapa? Sebab kami tidak mempunyai maklumat ataupun pengetahuan daripada sudut medikal. Sedangkan perubahan juga berlaku daripada sudut hormon dan juga sudut medikal. Okey, kalau proses dia pula adalah kalau saya boleh terangkan secara ringkaslah. Okey, yang pertama adalah apabila kita bawa dia kepada pakar, pakar akan buat temu bual ataupun dia akan buat interview dengan pasien. Dia akan tanya macam sakit biasa, macam sakit yang kalau kita pergi demam, doktor akan tanya kita apa simptom yang membuatkan kita demam. Ya, kita panas badan, kita sakit ni, kita sakit sendi and everything kan. Sama juga dia akan kita akan ceritakan ataupun klien akan ceritakan apa masalah yang dihadapi, apa simptom-simptom. Saya macam ni, saya macam ni, that is proses temu bual. Dan proses kedua adalah proses penilaian. Proses penilaian biasanya golongan pakar ataupun profesional ni dia akan menggunakan alat pengukuran tertentu. Macam contohnya kalau saya boleh kongsi dekat sini kita ada back depression scale ataupun patient health questionnaire. Itu adalah antara alat pengukuran yang akan guna untuk melihat tahap keseriusan masalah kemurungan ataupun memang ni bukan masalah kemurungan, sebenarnya stres sahaja. So ni adalah kaedah kedua dan kaedah ketiga adalah melalui pemerhatian observation. So maksudnya masa klien ataupun pesakit tu bercakap-cakap dengan doktor dan sepanjang sesi tu golongan profesional atau pakar ini akan membuat observation daripada segi tingkah laku, daripada segi mungkin gaya pemakaian, mungkin dah terlalu kurus sangat, tidak terurus, terabai dan sebagainya. Dan seterusnya dia juga boleh membuat pemeriksaan fizikal. Pemeriksaan fizikal mungkin daripada segi mencederakan diri sendiri ataupun mungkin daripada luar daripada kawalan. Betul. Dia telah buat daripada apa yang di luar kawalan lah. Itu perkongsian orang kata begitu bermanfaat kerana begitu signifikan sebab banyak kes yang berlaku sekarang berkaitan dengan kemurungan dan stres. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Rozita Wahab, pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Comel doktor kat sana. Cari doktor saya nak jumpa doktor. Terima kasih. Tak semestinya kita jumpa kaunselor kita ada masalah, tapi untuk sebagai terapi sebenarnya kan, untuk kita riliskan sedikit tekanan ataupun nak tenangkan jiwa ataupun lebih senang kata budak-budak sekarang nak healing. Okey, baiklah, apa khabar Malaysia dah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih atas kesertaan anda di Harap Pengisian hari ini, membantu untuk kita dapatkan sedikit ilmu pengetahuan dan kita manfaatkan dalam kehidupan seharian kita. Baik, saya Cedi undurkan diri. Saya Nur Salihah Azmi, terus setia bersama Bernama TV. Bye. Assalamualaikum.